guys, bersama saya lagi dalam Orang Apa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, sehari ini terjentik hati saya untuk mengungsikan berita-berita baik yang telah diberikan, diusahakan oleh Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Walaupun berita baik ini adalah yang terbaik untuk rakyat Marhain di luar sana, tetapi ya kaki-kaki fitnah, kaki-kaki mempertikaikan pasti ya tidak senang duduk, kerana pastinya ya mereka akan sentiasa mencari isu panas untuk dimainkan dan juga mahu untuk merosakkan imej kerajaan Malaysia Madani yang begitu baik dan semakin diterima baik oleh seluruh rakyat Malaysia. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa lagi, saya ingin berikan ya update ya apakah yang berlaku pada minggu lepas ya. Namun sebelum itu jangan lupa terus support Orang Apa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita baik hari ini. Ini dia, rakyat berhak tahu usaha mantap Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa lagi, saya ingin kita bersama-sama ya mengongsikan berita baik, usaha-usaha keras daripada kerajaan, daripada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga seluruh kabinet Malaysia. Jadi yang pertama yang ingin saya kongsikan yang berlaku minggu lepas adalah apabila kerajaan ya menyediakan e-dompet sebanyak RM200 untuk semua mahasiswa. Maksudnya semua tu tidak tidak hanya kepada mereka-mereka yang B40 tapi M40 dan sebagainya, tetapi e-dompet ini merangkumi kepada semua mahasiswa tanpa terkecuali ya, tanpa mengikut fahaman politik masing-masing ya. Mereka diberikan secara percuma. Ini adalah bantuan terbaik buat ya pelajar-pelajar di semua IPTA. Itu dia. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada usaha kerajaan yang murni itu. Dan seperti mana yang kita tahu, minggu lepas ya kecoh apabila doktor kontrak membuat ada yang dikatakan membuat mogok kerana tidak puas hati, kerana gagal ya mendapat perhatian daripada kerajaan sebelum ini, Kerajaan Perikatan Nasional. Namun hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim telah campur tangan, dan hari ini berita baiknya, minggu lepas berita baiknya adalah sebanyak 4,300 pegawai perubatan kontrak diserapkan ke jawatan tetap. Dan dalam masa 3 tahun ini juga ya ia akan bersasar ya, akan banyak lagi doktor-doktor kontrak, pegawai-pegawai perubatan ya akan diserapkan ke dalam jawatan tetap. Itu dia terbaik ya daripada usaha kerajaan yang ada pada hari ini ya, yang mendengar keluhan doktor-doktor kontrak, mereka-mereka pegawai-pegawai perubatan dan sebagainya. Dan ini adalah berita baik juga yang sudah pun ya diterima oleh seluruh rakyat Marhain, khususnya kepada B40, sumbangan tunai rahmah STR fasa yang kedua ya, yang berjumlah RM200 telah pun dimasukkan ke dalam akaun penerima masing-masing. Itu dia, saya sendiri pun sudah menerimanya sahabat-sahabat semua. Jadi kita bersyukur ya. Sedikit manapun, sebanyak manapun, kita harus bersyukur kerana ini adalah usaha keras. Ini adalah bantuan yang dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani hari ini. Memang terbaik ya, usaha yang dilakukan oleh Perdana Menteri dan juga kabinet-kabinet yang ada pada hari ini. Dan satu lagi berita baik adalah 527 penerbangan tambahan sempena Aidilfitri. So ini adalah usaha mantap ya, sebab kita tahu kita sudah lama tidak bersama dengan keluarga, dan Aidilfitri ini adalah masa untuk kita melepaskan rindu bersama ibu bapa, sanak saudara di kampung masing-masing sahabat semua. Dengan penambahan 527 ini boleh ya memberikan kelegaan kepada anak-anak kota yang bekerja di kota, yang bekerja di luar untuk balik berayah bersama dengan keluarga tercinta. Kita harapkan juga harganya juga turut berbaloi supaya tidak membebankan mereka-mereka yang mahu untuk balik kampung. Itu dia. Dan yang seterusnya adalah kadar sewa Bazar Ramadan Putrajaya diturunkan kepada RM150 sahaja.
memang padu, memang terbaik. Inilah kerajaan yang sangat prihatin rakyat, sanggup ya untuk menurunkan isu-isu ataupun perkara seperti ini demi kepentingan rakyat di luar sana. Kadar 30 berangan kawalan sempena Aidilfitri. Kita tahu setiap kali perayaan sesuatu perkara yang sukar dikawal adalah kenaikan harga. Namun sempena Aidilfitri ini kerajaan sudah pun mengambil inisiatif ya yang begitu komprehensif untuk mengawal 30 berangan asas yang diperlukan ataupun sentiasa dipakai ya sempena Aidilfitri. Jadi kita ucapkan sekali lagi terbaik usaha ini kepada kerajaan dan juga kabinet dan juga menteri yang terlibat. Dan laporan insiden nahas Sabah didedakan. Ini dia sahabat semua. Selepas puluhan tahun isu ini menjadi misteri, apakah yang menyebabkan kepada nahas Sabah ini yang mana melibatkan pemimpin utama negeri Sabah pada ketika itu, sehingga dalam beberapa puluhan tahun ini tidak ada satupun Perdana Menteri yang berani atau mempunyai keteguhan hati ataupun komitmen ya untuk mendedahkan sebenar apakah yang berlaku penyebab di dalam insiden ini. Namun ya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri telah pun mengumumkan dalam waktu yang terdekat ini mereka kabinet kerajaan akan mengumumkan apakah sebenar yang berlaku. Dan ini memberikan sedikit kelegahan kepada keluarga mangsa, sebab dalam beberapa tahun ini, dalam berpuluh tahun ini mereka menunggu ya hasil siasatan. Mereka menunggu pendedahan demi pendedahan. Apakah sebenar yang berlaku? Sebab ini melibatkan keluarga-keluarga mereka, waris-waris mereka, sanak saudara mereka, sahabat-sahabat semua. Jadi kita ucapkan dan Datuk Seri Anwar ya layak diberikan tepukan kerana keberanian beliau untuk mendedahkan laporan insiden nahas Sabah pada saya pun tidak ingat tapi puluhan tahun ia sudah berlaku sahabat-sahabat semua. Jadi terbaik, dan ini antara juga yang berita menggembirakan ya kepada pegawai-pegawai perubatan ya, allowance on call diperluas kepada pegawai perubatan. Selalunya hanya doktor ya, apabila mereka on call dipanggil datang ke hospital dan bekerja, mereka mendapat bayaran setimbalnya, tetapi tidak kepada pegawai perubatan. Namun inilah ya apa yang dilihat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, mendengar suara-suara pegawai-pegawai perubatan yang bertungkus lumus untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik. Itulah dia sahabat semua. Dan peruntukan tambahan sebanyak RM35 juta Perkasa Community PPR. Oh, itu dia. Jadi ini dikhususkan ya kepada B40 khususnya yang memang memerlukan bantuan-bantuan seperti ini sahabat semua. Dan berita baik kepada IPT juga sebanyak RM436 juta untuk membaik pulih infrastruktur di universiti-universiti tempatan yang selama ini terbiar, yang selama ini sepertinya tidak didengar oleh kerajaan, khususnya kerajaan sebelum ini. Namun hari ini sahabat semua, kerajaan sudah pun memberikan peruntukan sebanyak RM436 juta untuk membaik pulih infrastruktur di IPT Universiti tempatan. Memang terbaik. Jadi itulah rangkumannya sahabat-sahabat semua. Apa yang saya kongsikan memang segala usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani ini amatlah ya terpuji, dan kita harap ia mampu membantu mereka-mereka di luar sana, khususnya rakyat Marhain, B40, miskin tegar yang begitu terkesan ya dengan berbagai permasalahan yang kita hadapi hari ini. Ini tidak termasuk dengan apa yang saya telah update minggu lepas ya, berkaitan dengan bantuan-bantuan kepada nelayan, kepada penoreh getah dan bermacam lagi kepada penjawat awam dan sebagainya. Itu dia. Dan apa yang saya dengar juga sedikit tambahan adalah berkaitan dengan gaji ataupun gaji dan bantuan atau bonus kepada penjawat awam diawalkan ya, kalau tak silap 14 hari bulan atau 17 hari bulan. Maafkan saya, tapi kalau sahabat-sahabat ingat ya, kamu boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi ini adalah satu kerajaan yang begitu prihatin mendengar suara hati rakyat, mendengar rakyat di luar sana, rakyat Marhain, warganet ya, apabila mereka memberikan keluhan demi keluhan
yang tidak dilakukan oleh kerajaan sebelum ini. Inilah buktinya kerajaan Madani yang mementingkan rakyat lebih dari segalanya. Perdana Menterinya sendiri, ingat sahabat semua, tidak menerima sebarang gaji sebagai Perdana Menteri juga Menteri Keuangan, tetapi melakukan komitmen yang begitu tinggi karena apa yang dimaukan adalah untuk menjaga kepentingan rakyat di luar sana. Terima kasih, itu saja apa yang saya ingin kongsikan, dan sekali lagi sekiranya sahabat-sahabat semua ingin memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemat, jangan seperti Walan Walauntit. Pastinya mereka akan mempertikaikan isu-isu dan berita baik yang disampaikan ini. Jadi sekali lagi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Apa Channel, sehingga kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.